3, 2, 1. Tes. Okey. Tes suara, tes suara. 1 2 1 2 1 2. Okay, so selamat datang ke kita punya daily analysis untuk malam ni. So siapa yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu. And then hari ni kita start lambat sikit, pukul 10 kita lambat sejam, sebab tadi kita ada apa kata IB broadcast. So kita bagi laluan sikit dekat IB broadcast untuk dia orang buat dia orang punya IB broadcast, sebab tu kita lambat lah. So adakah suara saya clear macam biasa? Yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu boleh? Minta tolong like dan share dulu kan? Yang baru masuk tu minta tolong like dan share. Okay, sebelum kita nak pergi ke analisa pasaran untuk hari ini. Okay, kita nak tengok lah apa yang menarik, apa yang kita boleh trade untuk minggu ni kan. Hari ni tengok macam laju pula macam laju pula. Bulan 3 standard macam ni lah. Bulan 3 dah pasaran market dah start laju. Waalaikumsalam, selamat datang Yang Rambut. Okay, bulan 3 dah start pasaran dah mula laju. So analisa lah betul-betul jangan main tam je. Kalau macam bulan 1, bulan 2 pergerakan dia tu agak biasa saja. Okay, bagi saya agak biasa. Cuma kalau bulan 2, bulan 3, masuk bulan 3 memang dia dah, orang kata apa, dia dah all out dah, dia dah jadi macam biasa dah. Okay, dan memang dah orang kata apa, dah start laju. So kena hati-hatilah kalau korang tengah orang kata apa, tengah nak masuk entry ke apa. Okay, so tanpa buang masa kita akan pergi ke kita punya daily analysis untuk hari ini. Okay, so yang pertama sekali, ni semua yang terjadi pada minggu lepas. Okay, yang terjadi pada minggu lepas. Okay, macam korang boleh nampak untuk ACAT ni, kalau tidak saya target lah, orang kata apa, saya target berlakunya pullback dekat sini. Okay, tapi macam korang nampak price tak sampai lagi dekat tempat yang kita target untuk pullback tu. Okay, sebab apa? Sebab masih lagi jauh lah, bagi saya masih lagi jauh untuk dia membuat pullback. Okay, untuk dia membuat pullback. Tapi apabila korang nampak 8 jam yang lepas, okay, 8 jam yang lepas kita ada satu orang kata apa, bearish engulfing dekat sini. Okay, macam korang nampak ini adalah zone bearish engulfing. Okay, ini adalah zone bearish engulfing. Okay, kita tanda dulu ini zone bearish engulfing Okay, and then kat sini pula kita nampak zone bearish engulfing. Apabila berlakunya bearish engulfing ni, korang boleh nampak berlaku rejection dekat previous punya lower low. Nampak tak? Dia macam tak berjaya untuk breakout dekat bawah ni. Okay, so dekat sini kesimpulan dia, hadir selamat datang Bro Mikael, yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu. So kesimpulan dekat sini, apa yang kita nampak, yang pertama sekali adalah kita dapat kena pasti berlakunya bearish engulfing dekat sini, dan kita tahu bearish engulfing menunjukkan momentum kepada sell. Okey, tapi momentum sell tak berlaku disebabkan tak ada pecahan dekat kawasan previous punya lower low. Okey, so dekat sini ada dua kesimpulan, kemungkinan lah, okey, probability, iaitu yang pertama akan berlaku dahulu retracement dekat sini, dekat bearish engulfing ni, and jika dalam zone bearish engulfing dan jika ada any rejection, berkemungkinan price akan cuba untuk breakout kali kedua. Itu yang pertama. Yang kedua pula, berkemungkinan jika ada breakout, jika ada breakout melebihi daripada high, daripada high maksudnya high atas ni lah tau, bukan yang open close ni. High daripada bearish engulfing ni, berkemungkinan price akan mencari kawasan ni. Kawasan apa ni? Ni dah jadi kawasan apa? Siapa yang tahu? Ataupun siapa yang ingat? Okey, ni dah jadi kawasan apa ni? Ni yang kotak purple, yang saya tukar lah. Asyik semua purple je. Pelik pula, macam perempuan.
Okey. Ini dah atas yang kotak warna biru ni, kata apa, zone apa? Siapa boleh jawab? Saya pun dah lama dah ni tak tanya soalan kat korang kan. Nak tengoklah korang ingat ke tak apa yang saya ajarkan sebelum-sebelum ni. Okey. Zone apa? Zone apa yang berada dekat kotak zone warna biru ni? RBS. SBR. Zone SBR. Ni support, breakout, become resistant. SBR terbalik. Terbalik saja. Tapi okey lah tu, betul lah tu. Cuma terbalik sahaja. SBR, support, become resistant. Okey. So ini kotak ni adalah zone SBR. Okey, cuma just terbalikkan saja Bro Mikael. Bro Mikael pula. Bro Makwil. Nama orang putih Makwil. Saya ingatkan daripada dulu lagi Mikael punya tengok tu Bro Makwil. Okey. Okey, tapi itu jika berlaku breakout dekat high bearish engulfing ni. Kalau tak terjadi, mungkin dia akan berlaku rejection dekat bearish engulfing ni, and then dia akan start turun terus. Okey, so dia ada, kita ada dua kesimpulan lah dekat situ. Sama ada rejection akan turun balik, ataupun breakout akan mencari SBR dekat atas ni. Itu sahaja. Untuk akad itu sahaja. Okey. So kat sini kita ikutlah market. Kalau dia reject, kita mungkin target sell lah. Kalau dia breakout, kita mungkin target buy. Betul tak? Kita mungkin target buy untuk sementara sahaja. And then mungkin kita akan target TP dekat sini lah, kan? Sebab kat sini ada zone SBR. And then kita pun tak tahu sama ada dia akan berlaku rejection ataupun breakout dekat zone SBR ni. Okey, cuma kita target TP dahulu dekat SBR sini, kan? Jika ada lepas berlakunya breakout, and then jika ada rejection dekat kawasan SBR ni, kita dah boleh target untuk sell. Okey, so kalau breakout dulu, kita akan target untuk buy untuk sementara waktu. Okey, sementara dia nak sampai dekat kawasan SBR ni, and then apabila dah sampai kawasan SBR, kita akan TP and then tengok price action, price tersebut sama ada berlaku rejection ataupun berlaku breakout. Jika berlaku rejection, kita akan target untuk sell pula dekat kawasan SBR ni. Jika tak ada, kita just biarkan sahaja. Okey, jelas? Ada siapa yang tak faham apa yang saya cakap tadi? Kan? Ada tak? Sebab macam sebelum ni saya cakap, price market akan bergerak macam apa? Macam pinball. Macam pantulan-pantulan tu kan. So kita pun ikut je lah pantulan-pantulan tu. Dia takkan bergerak dalam straight saja. Dia akan pantul kejap, ni atas pantul, tak lepas turun bawah balik pantul. Macam tu, pantul. Okey, so jelas Okey, Alhamdulillah. Tapi ini tak berlaku lagi lah, kan? Kita pun tak tahu, kan? So kita tunggu je lah. Okey, kita tunggu je lah. Macam Bro Faiz cakap dalam grup Discord kita, 10% adalah buy, 10% adalah sell, dan 80% adalah waiting, menunggu. So sekarang ni 80% kita menunggu dululah, barulah kita tentukan sama ada 10% lagi kita akan buy ataupun 10% lagi kita akan sell. Okey, jelas Okey, Alhamdulillah. So kita akan melantun-lantun dengan kita sekali kena betul, kena hati-hati. Kena hati-hati jangan pun kena hati-hati. Okey, AJ ni sebab kita tak nampak lagi kita tak nampak lagi bentuk dia, orang kata apa, bentuk dia dekat atas ni. Okey, bentuk dia dekat atas ni tak nampak. So mungkin kita cuba kecilkan dulu, tengok macam mana. Ke ada kat daily ada bearish engulfing ke apa ke? Oh, tak ada juga. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Okey. Cuma dekat AJ ni mungkin akan berlaku retracement dululah. Okey, akan berlaku retracement dulu. Okey, disebabkan mungkin keluarnya bullish engulfing ni, macam korang nampak bullish engulfing ni. So mungkin price akan naik dulu. Okey, price akan naik dahulu, tapi untuk pit stop dia tu kita tak tahu dekat mana yang dia akan berhenti. Cuma apa yang kita nampak adalah ini adalah level kawasan resistant. Okey, saya besarkan sikit lah sebab shadow kan. Shadow itu kan. Okey, saya besarkan sikit. Okey, so ini adalah zone yang mungkin akan menjadi target untuk AJ. Okey, so kalau contohlah sekarang ni kan dia dah berlaku bullish engulfing. Okey, korang nampak ni bullish engulfing ni.
Okey, so mungkin ini akan menjadi retracement. Okey, akan menjadi retracement, akan menunjukkan price akan naik lagi ke atas. Okey, cuma untuk AJ ni dia tak ada breakout. Dia tak ada kawasan breakout tau. Dia kalau ikutkan kita, kawasan breakout yang terdekat adalah kawasan ni lah. Okey, kawasan ni. Tapi kalau nampak pun most likely mungkin dia akan tembus ataupun mungkin dia akan berlaku rejection dekat sini lah. Okey. Okey, tapi jika dia tembus dekat kawasan SBR ni, okey, jika dia tembus, berkemungkinan dia akan retest dekat kawasan resistance yang dekat atas. Okey, dia akan retest dekat kawasan resistance yang dekat atas ni. Okey, dan dekat situ kalau ada rejection mungkin dia akan turun balik ke bawah. Okey, sebab AUD masih lagi menunjukkan lemah. Okey, AUD masih lagi menunjukkan lemah. Kalau korang tengok dekat daily pun nampak momentum kan. Okey, so mungkin dia akan naik lagi. Okey, akan naik balik ke atas untuk berlaku retracement. Okey, kalau weekly pun korang tengok dekat sini, weekly shadow dia ni. Okey, tapi itulah sebab resistance dia tu atas sangat. Sebab kita tengok dululah macam mana dekat kawasan-kawasan yang terdekat lah dengan orang kata apa, lepas breakout ni. Okey, mungkin dekat sini, mungkin dekat sini, ataupun mungkin tak sampai dekat atas ni dia dah buat orang kata apa, price action macam bearish engulfing ke kan, ataupun pimba ke. Kat situ pun dia dah menunjukkan yang dia akan mula turun kembali. Okey, so tak semestinya kita orang kata apa, macam kita nak masuk entry lah. Sebelum ni saya ada ajar kita ada dua option, sama ada tunggu dekat kawasan resistance dengan support yang terdekat ataupun tunggu price action. Okey, so pun boleh menggunakan cara itu. Okey, cuma sekarang ni AJ lebih menunjukkan ke atas. Okey, mungkin akan berlaku retracement, tapi kita tak tahu dia akan break dekat sini ataupun dekat sini atas ni. And then kalau dia lepas daripada zone ni, mungkin dia akan naik atas lagi. Okey, tapi saya tak pasti sama ada dia akan sampai atas ni ataupun tidak. Okey, sebab apa, takut nanti mungkin akan keluar macam bearish engulfing ke apa ke. Kat situ korang dah tahulah orang kata apa, price akan orang kata apa, akan mula turun bawah balik lah kan. Kalau keluar ikut orang kata apa, kalau keluar price action yang menunjukkan kepada arah downtrend. Okey, korang pun boleh menggunakan cara itu. Okey, tapi untuk sekarang ni kita just fokus untuk AJ ke atas dahulu. Untuk dia break dekat mana kita tak pasti lagi. Okey, sebab price pun tak sampai lagi dekat kawasan-kawasan yang kita tanda, and then kita pun tak tahu sama ada dia akan break dekat situ ataupun tidak. Okey, tapi yang pastinya jika ada price action yang berlaku berdekatan ataupun sebelum kawasan-kawasan zone yang kita tandakan ini, macam kotak ni dengan line purple ni, kat situ kita dapat tu mungkin akan price tu akan dah mula kata apa, akan mula turun kembalilah. Okey, cuma nak menunggu itu sahaja. Okey, nak menunggu tu sahaja, akan menjadi lambat. Okey, and then kita tengok pay lain pula, AU. Okey, AU dekat sini pun korang boleh nampak AU dekat sini pun dah berlakunya breakout dah berlakunya breakout dekat sini. And then korang boleh nampak dekat sini berlakunya bullish engulfing, price retest masuk balik. Okey, saya tukar pula tanda ni dekat sini. Kenapa warna ni? Tukar warna. Yang ni okey, sila. Okey. Nampak ni zone bullish engulfing. Okey, zone bullish engulfing lepas breakout dia jadi bullish engulfing pula. Price retest, reject, and then naik balik ke atas. So dekat sini pun macam korang boleh nampak, saya dah tanda siap-siap. Okey, saya dah tanda siap-siap. Mungkin dekat sini, okey, kat sini kita delete dulu. Lagi korang pening, kan? Okey. Sini pun kita tanda balik. Okey, dah. Okey. So dekat sini berlakunya bullish engulfing, menunjukkan price akan mula naik kembali. Okey, price akan naik kembali. Tapi kita nampak dekat sini, dekat kawasan line purple dekat atas ni pula, yang kotak yang kurang cerah dia adalah kawasan SBR. Okey, kalau kita tengok dekat daily, ini adalah zone apa ni? Dekat kawasan zone apa ni? Okey, ni saya betulkan. Ni dekat daily ni. Zone apa yang saya tandakan petak ni warna purple ni? Zone apakah? Okey, zone apa?
Bearish engulfing tu, yes, bearish engulfing dekat time frame daily. Okey. So mungkin akan berlaku retracement hingga ke kawasan daily bearish engulfing, and then selepas tu kalau ada rejection baru dia akan kembali turun semula sebab dah ada breakout dekat bawah. Okey, sebab dah ada breakout dekat bawah. So barulah orang kata apa, bearish engulfing dekat daily tu valid untuk kita sell. Okey, tapi jangan korang orang kata apa, jangan korang buy pula. Kan sekarang ni macam saya cakap, ada kan dah berlaku rejection dekat bullish engulfing, korang nak terus buy. Kan? Itu terserah korang. Korang nak buy, pastikan SL korang rapat lah. Kan? Tapi kalau orang kata apa, nak selamat, mungkin korang terus boleh tunggu dekat kawasan daily bearish engulfing ni. Sebab apa? Sebab kita nampak dekat sini, dekat AU ni, dia baru buat satu high. Kan? Kalau berlaku breakout dekat high ni, barulah kita valid untuk masuk buy. Kan? Tapi kalau korang tak sabar, kalau korang target untuk buy terus, kan, kita pun tak tahu sama ada dia boleh pecah dekat kawasan bullish engulfing tu ataupun tidak. Okey? So korang perlu berhati-hati. Melainkan kalau korang nak buy juga, buy, tapi pastikanlah, okey, pastikan dia breakout dululah dekat kawasan ni. Previous high ni, nampak ni, previous high ni. Sebab dia dah buat satu high baru. So pastikan dia breakout, barulah dia boleh pergi sampai atas ni. Okey? Jelas? Okey, jelas Kalau yang nak buy tu macam mana? Kan? Kalau nak sell tu kena tunggu orang kata apa sampai dalam zone tu baru kita sell. Jelas? Kalau yang tak faham boleh boleh ni bagi tahu Oh, apa lagi? EA, OEA. KA ni pun dah start menunjukkan ke atas ni. Jelas, okey. Untuk EA pun, saya didik lah ni. Sebab ini orang kata apa, dia dah langgar dah semua. Dia dah langgar dah. Okey, dia dah langgar. Ini adalah previous punya low high. Okey, satu resistance dekat daily ini. Okey, and then kat sini pun dia dah orang kata apa, dah breakout dah. Kalau korang tengok dekat sini, orang kata apa, ada satu benteng macam trend line, nampak ni. Okey, dia dah breakout dah. Okey. Okey. So untuk EA ni pula, bagi siapa yang target untuk buy, korang dah orang kata apa, betul dah tu, orang kata apa, dah boleh target untuk buy. Cuma korang kena pasti dululah dekat mana zone yang terbaik untuk buy. Okey. Tapi bagi saya, and then dekat EA ni pun dah berlaku breakout dah. Tapi bagi saya, korang tengok balik dekat daily. Okey, korang tengok balik dekat daily, korang akan nampak bullish engulfing dekat sini. Korang akan nampak bullish engulfing punya zone dekat bawah. Okey, dia pergi atas, dia dah breakout. Yes, dia dah breakout, dah settle lah. Okay, orang kata apa, kita dah boleh target untuk buy. Okey, cuma kita nak target untuk buy dekat mana? Okey, korang boleh tengok dekat daily. Dekat daily ada bullish engulfing. So korang boleh target apabila price datang balik dalam zone bullish engulfing ni. Okey, ataupun kadang-kadang bullish engulfing ni kita tahu, yes, kita tahu kadang-kadang dia tak sampai pun, and then dia tak sampai, tiba-tiba dia naik. Okey, kita tahu yang tu. Okey, macam saya cakap, kalau korang tak tahu, macam contoh, kalau korang ternampak semasa perjalanan dia nak retrace tu, ternampak lah, contoh lah, sebab ini kita target buy kan, korang ternampak lah orang kata apa, bullish engulfing dekat H4 ke, ataupun pimba dekat H4 ke, ataupun bullish engulfing dekat H1 ke, ataupun pimba dekat H1, korang dah boleh target buy. Okey, korang dah boleh target buy. Sebab kita tahu kadang-kadang zone bullish engulfing ni, kadang-kadang dia boleh sampai, kadang-kadang dia tak boleh sampai, kadang-kadang dia bagi lebih sikit, and then baru dia terbang. Pun ada juga, dia banyak, orang kata apa, dia banyak senario. Okey, dia banyak macam-macam perangai, macam-macam bentuk dia boleh buat. Okey, cuma macam saya cakap, target kita adalah untuk buy dalam kawasan bullish engulfing daily. Ini saya kecilkan kepada time frame H4.
Tapi jika tak sampai, contoh katakan dekat sini ke apa ke, tiba-tiba dia keluar pula bullish engulfing dekat situ, korang dah boleh target untuk buy. Okay, korang dah boleh target untuk buy. Okay, kalau dia keluar pimba pun korang boleh target untuk buy. Tapi kalau dia tak keluar dua-dua tu, korang just fokus untuk buy dalam zone yang kita dah marking siap-siap. Okay, sebab apa, kalau kita buy ikut dan saja, kalau contohlah kita memang dah nampak price tu nak naik lagi ke atas. Okay, jangan pula korang apabila berlaku retracement korang terus layer. Okay, risiko kan. Melainkan kalau equity korang 10k 5k and then korang masuk layer pun 1 sen 2 sen tak ada masalah kan. Layer tak ada masalah. Okay, tapi kalau bagi yang contoh equity yang kecil, contoh 100 USD kan, jangan buat macam tu lah. Better korang tunggu je dia sampai dekat kawasan yang agak bawah and then baru korang nak masuk, korang boleh masuk, tak ada masalah. Okay, sebab kalau korang katakan lah, kalau korang dah start layer daripada tempat sekarang, sampailah contoh dia turun sampai bawah ni 190 pip, dekat hampir-hampir 200. Okay, bermaksud korang kalau masuk 0.01 berkemungkinan korang akan floating dalam 17 USD ataupun 18 USD untuk satu layer kalau bermula daripada sekarang lah. Okay, so sebab itu kita nak dia bagi harga yang dekat bawah sikit. Okay, kita nak dia retrace dekat harga yang bawah sikit. Okay, kita nak dia bagi discount sikit kat kita kan, barulah kita start untuk, barulah kita mampu dengan kita punya equity, dengan kita punya risiko, mampu untuk tanggung risiko dengan equity itu, dengan equity tersebut, and then kita pun tak ada masalah. Okay, tapi kalau kita start layer sekarang, kalau kita masuk start layer sekarang, sebab memandangkan kita dah nampak arah market tu nak ke atas. Okay, maksudnya kat sini macam contoh korang dah dah pandai baca trend, tapi korang tak tunggu berlaku retracement, korang terus balun je, kadang-kadang pun boleh floating and then boleh MC juga kan. Cuma bila dah sampai dekat bawah, dah MC kan account, and then tiba-tiba tu price terbang kan, dengan dengan mewahnya, dengan free-nya kan, tak ada sekatan apa, kat situ lah korang akan mental. Okay, so dekat sini benda ni pun akan bermain dengan kita punya kesabaran, sama ada kita boleh sabar ataupun tidak. Okay, tapi bagi saya, bagi nasihat saya, korang bersabar sahaja. Okay, sabar je dulu. Market ni dia tak lari mana-mana. Market ni tak lari mana-mana. Macam mana pun dia akan retrace juga. Okay, macam mana pun dia akan retrace juga. Okay, sebab kita dah bagi dah solution. Kalau tak tahu orang kata apa, baca support ataupun resistance, korang boleh janji korang dah tahu baca trend, korang dah boleh masuk. Kalau ada orang kata apa, price action macam bullish engulfing ataupun pimba kan, kita dah bagi option macam tu. Bagi siapa yang tak tahu. Okay, zone mana yang terbaik untuk buy. So ikut je lah kan. SOP kita dah ada, kita dah bagi. Cara entry pun kita dah ada, kita dah bagi. Sebelum nak entry pun, cara nak tengok candle pun kita dah ada, kita dah bagi. Cara nak stop loss pun kita dah ada, kita bagi kan, semua kita bagi. Daripada cara nak analisa, cara nak entry, cara nak stop loss, daripada A to Z saya dah bagi. Cuma korang je nak kena praktiskan benda tu untuk memantapkan lagi diri korang, itu je. Okay, so sabar je dulu. Okay, so kita tengok pula apa lain. ikat pun orang kata apa, masih lagi ikat. Kalau korang perasan dekat sini, dia macam okay, ikat dekat sini. Okay, ini adalah kawasan previous support tau. Ini adalah kawasan previous support. Okay, yang kotak warna purple ni, kotak warna purple ni okay, and then ini adalah previous punya low. Previous punya low. Okay, low maksud saya low. And then apabila price dah buat previous punya low, price naik, tapi malangnya dia tak berjaya breakout dekat kawasan resistance ni. Ni kotak ni kawasan resistance ni. Saya delete dulu. Okay, dan yang ni kita bagi bincang kan, macam ni gitu. Okay,
Malangnya dia tak berjaya untuk lepas daripada kawasan daripada kawasan resident tu. Okey. Tapi kalaulah dia lepas daripada kawasan resident ni, okey, bermaksud apa? Kalaulah dia lepas daripada kawasan resident ni bermaksud apa? Bermaksud apa? Siapa boleh bagi tahu? Kalaulah dia lepas daripada resident ni bermaksud apa? Ha. Siapa boleh beritahu saya? Benda apa yang berlaku kalau dia lepas daripada benda ni? Lupa dah. Tak tahu. Okey. Saya bagi tahu. Kalaulah dia berjaya untuk lepas daripada kawasan resident ni, dan kita tahu kawasan resident ni agak kuat sebab banyak kali juga, yes betul, sebab banyak kali juga Pras cuba untuk tembus dekat kawasan ni tapi tak berjaya. Okey, Pras keep push balik harga ke bawah. Tapi kalau dia lepas kawasan ni bermaksud akan naik lagi ke atas. Okey, bermaksud akan naik lagi ke atas untuk mencari kawasan resistance ni dekat sini. Okey, and then kita dah boleh kata apa, mungkin akan berlaku perubahan daripada downtrend ke uptrend. Okey, tapi malangnya apa yang kita nampak dekat sini, dia tak berjaya untuk breakout, dia berlaku rejection, sebab itu price turun balik ke bawah. Okey, sebab itu price turun balik ke bawah. Cuma sekarang ni dia masih lagi tersekat dekat kawasan support yang lepas, yang dah berlaku breakout. Dia tak turun lagi ke bawah. Okey, dia tak berjaya untuk turun lagi ke bawah. Okey. Cuma sekarang ni apa yang kita tahu, okey, apa yang kita nampak dekat sini, okey, jika berlaku breakout, okey, sebab ini kita kena tunggu breakout dulu kan, SOP kita kena tunggu breakout dulu. Okey, betul, SOP kita kena tunggu breakout dulu kan. Jika berlaku breakout dekat kawasan ni, berkemungkinan price akan cari yang resistance dekat atas ni. Okey. Tapi jika dia boleh buat new lower low, maksudnya price akan turun lagi ke bawah. Okey, akan turun lagi ke bawah. Tapi jika dia berjaya untuk breakout kawasan resistance ni, dia akan cari lagi ke atas. Tapi untuk sekarang ni dia masih lagi cubaan untuk turun kembali. Tapi kita pun tak tahu sama ada dia boleh sampai dekat kawasan lower low ni ataupun tidak, kita pun tak tahu. Cuma kita tunggu dia breakout dululah, barulah kita tahu. Tapi kalau dia breakout macam minggu lepas, kalau dia berjaya breakout sebab tiba-tiba dia menyacap naik kan. Kalau dia breakout minggu lepas, minggu ni kita dah boleh dah boleh target untuk buy dah slow. Tapi apa yang berlaku adalah hanyalah berlaku rejection. Maksudnya dia tak berjaya untuk lepas kawasan resistance tersebut. So tak adalah kita punya signal. Okey, sebab signal kita hanya berpandukan kepada breakout. Okey, ada breakout ada entry, tak ada breakout tak ada entry. Okey, and then EG pun mula turun balik ke bawah. Okey, dah mula turun balik ke bawah mencari kawasan. Kita tengok dulu kat daily ada apa-apa tak kat daily. Okey, hampir-hampir dekat situ kawasan ni, zone ni kan, bullish engulfing ni, bullish engulfing pin bar ni. Tapi saya pun tak tahu sama ada dia boleh sampai ataupun tidak. Okey, cuma kita tengok dulu macam mana nanti. Okey, sebab nak buy sekarang ni pun pin bar pun tak ada lagi, bullish engulfing pun tak ada lagi kan. So okey, sekejap macam contoh yang ni pun macam kecil sangat je kan, mungkin dia turun balik ikut, tengok macam mana nanti. EJ, sekejap lagi kita tengok EJ nak join Discord boleh. Sekejap saya bagi link Discord. Sekejap saya bagi link dulu guys. Okey, copy. Okey.
Okey dah. Saya dah bagi kat komen Okey. Okey, EJ ni pun tak, orang kata apa, kalau ikutkan kita target untuk orang kata apa, sell kembalilah dekat sini kan. Tapi kalau korang nampak dekat sini macam sedang menghampiri, okey. Orang kata apa, dah berlaku rejection lah. Dekat kawasan apa ni? Dia berlaku rejection dekat kawasan apa ni? Dia berlaku rejection dekat kawasan apa ni? Yes, dia tengah orang kata apa, dia taklah buat sideway lagi kan, sebab baru 4-8 jam buat 8 jam kan. Tapi dekat sini kita nampak lah, sekarang dia dah sampai dekat kawasan apa? Ni saya delete dulu lah, lagi korang pening. Kawasan RBS. Yes, betul, dekat kawasan RBS. Okey, sebab kita tahu dekat atas ni tak ada lagi, tak ada lagi candle yang retest, betul tak? Dekat kawasan atas ni, dekat kawasan previous punya high ni, tak ada lagi kawasan yang retest. Okey, cuma apa yang kita nampak, price turun dekat sini sampai dekat kawasan RBS. Okey. So berkemungkinan dekat kawasan ni akan membuatkan price tu naik kembali. Okey, akan membuatkan price tu naik kembali. And then dekat sini baru kita tahu. Okey, kita tarik sampai high sebab kita nak mana high dia? Okey, ni high dia Okey, ni high dia. Okey. Kita tanda betul-betul gitu. Okey. Berkemungkinan dia akan mencari bearish engulfing yang dekat atas ni. Kalau okey, sama juga macam ACAD tadi, ADCAD tadi. Okey, sama juga. Kalau price berjaya membuat rejection dekat kawasan bearish engulfing ni, berkemungkinan price akan turun kembali. And then kalau dia berjaya breakout dekat kawasan RBS ni, bermaksud price akan turun lagi. Okey, itu satu. Okey, ini kita cuba kita punya plan lah, probability. Tapi jika price naik mencanak terus and then breakout daripada kawasan bearish engulfing tu, bermaksud apa? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Kalaulah dia berjaya naik kembali, kalaulah dia berjaya tembus daripada kawasan bearish engulfing ni, apa akan jadi? Tentunya price akan mencari high yang baru, betul tak? Kan? Okey? Tapi kalau dia berlaku rejection dekat kawasan bearish engulfing ni, sebab kita tahu kawasan bearish engulfing ni agak kuat. Okey? Sebab kita nampak kawasan ni apabila keluar bearish engulfing, dia terus push harga ke bawah. Okey. Tapi kalau dia naik ke atas and then berlaku rejection dekat sini, berkemungkinan price akan cuba untuk turun kembali. Okey. Cuma kalau sampai dekat kawasan RBS ni kembali, pun kita kena tengok juga sama ada berlaku rejection ataupun breakout. Jika berlaku breakout, maksudnya price akan turun balik ke bawah. So kita ada dua benda dekat situ. Sama ada kita akan target sell ataupun tidak. Maksudnya kalau tidak tu, kalau dia berlaku breakout lah daripada new high ni. Okey. Okey. Maksudnya kalau korang nak slip buy pun tak ada masalah kalau macam tu kan. Tapi kalau dia berlaku rejection dekat kawasan bearish engulfing dekat atas ni, korang dah tahulah korang nak target untuk sell. Okey, jelas Okay. And then EU. EU. Okay. So, EU dekat sini pun dah sampai. Okay. EU kalau korang perasan minggu lepas Minggu lepas kan? Ni. Minggu lepas. Minggu lepas dia dah berlaku breakout. Okay. Saya turunkan sikit. Okay, dia dah berlaku breakout sebab minggu lepas memang kita tunggu breakout dekat sini kan. Dia dah berlaku breakout.
memang dah berlaku breakout, memang cantik breakout dia, and then berlaku retracement sikit, rejection dekat kawasan breakout ni, and then dia sambung turun kembali. Okey, cuma yalah, dah sampai TP lah cerita dia. Jawab dia dah sampai TP lah kan. TP yang pertama lah kan. Betul tak? TP yang pertama. Betul tak? Hari Jumaat kita buat benda ni kan. Kita tunggu breakout dulu. Betul tak? Kenapa dulu? Okey, kita tunggu breakout, and then TP kalau breakout, tunggu pullback, TP target kat sini. Betul tak? Okey, cuma sekarang ni dia tak lepas lagi dekat kawasan support yang ni lah. Okey, dia tak lepas lagi dekat kawasan support yang ni. Okey, cuma kita tahu dia dah berlaku breakout dekat sini. Okey, so kalau dia tak lepas, berkemungkinan price boleh naik balik ke atas, Okey, cuma kita tak buat masa sekarang ni kita tak nampak lagi. Orang kata apa, kita tak nampak lagi dia punya gaya nak naik kat atas ni, sebab kita nampak macam price, orang kata apa, cuba untuk push lagi harga ke bawah. Okey, tapi kalaulah kawasan ini pun berlaku breakout, kenapa panjang sangat ni ya Allah, panjangnya ya saya pendekkan saya pun tak tahu kenapa panjang sangat ni. Okey, macam ni dah. Okey, macam ni, macam tu. Tapi kalaulah dia berjaya untuk berlaku breakout kali kedua, maksudnya price akan pergi dekat sini. So sini kita nama dia support pertama, support 1. Dah breakout. Support 2 belum breakout. Support ketiga tak sampai lagi. Okay, so kalaulah dia berjaya untuk breakout support kedua, maksudnya dia akan pergi ke support ketiga. Okay, so kat situ korang dah boleh target untuk sell apabila berlakunya retracement. Okay, tapi kalau korang nak target untuk buy sekarang ni, okay, agak bagi saya kena tengok jugalah candle. Okay, kena tengok candle ni kan, sebab candle yang H4 yang lepas dia tak berapa nak kuat untuk mematikan pergerakan harga yang H4 yang pada start pukul berapa ni, pukul 2 hingga 6 hingga 10. Betul lah tu, pukul 2. Start pukul 2 ni dia tak, orang kata apa, dia tak ada kekuatan untuk makan. Faham tak? Dia kecil je, dia tunjuk kecil je. Kan? Cuma pun kena hati-hatilah. Okey, untuk you ni jangan sembarangan terus nak masuk buy, sebab price pun dah tunjuk breakout dekat sini kan. Cuma sekarang ni dia masih lagi tersekat dekat support kedua. Tapi jika dia breakout dekat support kedua, maksudnya dia akan pergi ke support nombor 3. Okey, kalau berlaku breakout dekat support nombor 2, masa tu korang dah boleh target untuk sell. Maksudnya korang tunggu retracement, and then korang dah boleh target untuk sell dekat situ. Okey, jelas? Okey, cuma EU ni jauh sangat lah. Dia orang kata apa, pullback dia pun dia tak bagilah. Orang kata apa, dia tak bagi dalam range yang besar. Dia naik sikit, lepas tu dah terjun. Naik sikit, terjun kan. So dia tak bagi dalam harga yang range yang agak besar kan. Nampak macam daily hari Jumaat pun kuat sangat kan. So mungkin itulah. Nampak ni price ni kan, dia tak pecah lagi kat support nombor ni, ataupun kita permain ni adalah low high low, previous high low. Tak boleh lepas ni. Tak apa. Kita tengok pula GA macam mana. GA sihat ke? GA kan, minggu lepas breakout saja. Minggu lepas dia breakout saja, semua dia breakout sini. Breakout kan. Okey. Delete tu. Okey. Cuma dekat sini kalau korang perhatikan, okay, dia mungkin ada dua tempat lah. Okay, yang pertamanya dekat sini. Mungkin dia akan retest dekat sini sebelum dia sambung untuk naik. Ataupun kalau korang tengok dekat H1 ni, kan ada kawasan ni. Nampak? Nampak ni. Ni H4 punya kawasan. H4 punya kawasan resistance. Okay, resistance breakout retest menjadi support.
Okey, so ini adalah kawasan SBR. SBR, RBS. Okey, ini adalah zone RBS. Okey, zone RBS. So jika ada any rejection yang berlaku dalam zone RBS ni, kita dah boleh target untuk buy. Sebab apa? Sebab kita tahu momentum dia lebih kepada buy. Breakout pun dah breakout, just fokus untuk tunggu dia retracement and then start buy, itu je lah. Okey, itu saja. Okey, so boleh tunggu untuk sampai masuk dalam zone ni, and then kalau ni rejection yang berlaku, korang dah boleh target untuk buy. Okey, tunggu rejection bermaksudnya korang kena tunggu candle tu close. Bukan maksudnya bila dia dah sentuh, dia naik sikit, korang dah buy, and then candle pun tak close lagi. Jangan macam tu. Okey, itu bukan maksudnya rejection. Itu kita tak pasti dia reject ataupun tidak. Okey, maksud bila saya cakap tunggu rejection, maksudnya korang kena tunggu candle tu reject and then candle tu close. Candle tu close dalam keadaan rejection. Barulah kita panggil dia reject, sebab candle pun dah close and then dia close dalam keadaan rejection. Tapi kalau price baru sampai dekat sini, dia reject and then dia naik sikit, tapi candle tak close lagi, and then korang dah buy, itu bukan panggil dia rejection, sebab kita tak pasti dia close dalam keadaan rejection ataupun tidak. Faham? Okey, so pentingnya untuk tunggu candle close. Okey, pentingnya bersabar. Okey, korang bersabar, akan adalah manisnya. Kalau tak bersabar, tak adalah manis nanti kan. Betul tak? Betul, jelas cikgu. Itulah selalu buat tak menyabar. Sekarang melatih diri untuk bersabar. Jelas, cuba nasib. Cuba nasib. Okey, so macam itulah. Okey, GCAT ni pun GCAT ni tak nampak sangat. Sekejap, saya tengok H4. Saya tak tahu kenapa GCAT tu tiba-tiba turun. Okey, GCAT ni, okey, GCAT ni mungkin dia akan cuba untuk retest balik dekat kawasan support ni. Okey, sebab dalam dalam kenaikan zone ni pun dia tak ada, kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi dia punya macam mana nak cakap, dia punya kawasan zone rally, base rally ke ataupun kawasan support yang terdekat. So paling kawasan support yang terdekat pun adalah kawasan zone ni. Okey, so dekat GCAT ni pun korang boleh tunggulah apabila dia sampai dekat kawasan support ni. Okey, ini saya delete dulu sebab takut korang pening. Okey, sebab daily yang hari Jumaat tu agak kuat. Ni saya delete dulu. Okey, ini dia dah lepas dah daripada kawasan low high ni. Nampak ni. Sini dia dah lepas dah ni, nampak. Situ. Dia dah lepas dah. Kan? Okey. So kalau ada any reaction dalam kawasan support ni, okey, kawasan support ni korang dah boleh target untuk buy lah. Okey. Korang dah boleh target untuk buy. Sekali kat loss. Sebab itulah tunggu rejection. Okey, tunggu rejection. Kalau terus buy dalam keadaan candle tengah berjalan ni bahaya juga. Okey. Okey. So tunggu reaction lah dalam kawasan support ni untuk GCAT. Okey, kita nak cepat 10.43 lah. Okey, GJ macam ni lah. Ni. Tu. Korang tahu kan? Korang tengok sendirilah. Orang kata apa, dia punya candle dah berlaku rejection dekat kawasan SBR, dah berlaku rejection, sebab tu dia turun. Tapi kita tak tahulah sama ada dia ada keupayaan untuk turun ke tak kan. Sebab apa? Sebab kita nampak price ni, time frame daily yang minggu lepas pun shadow kat bawah ni agak panjang kan. So agak bahaya jugalah. Agak bahaya juga. Tapi kalau macam siapa yang share tu memang dah berjalan, so dah agak terlambat. Tapi kalau korang nak target untuk buy, korang kena tunggu dulu, relax dulu. Sebab korang boleh nampak selama 12 jam yang lepas, candle masih lagi bearish. Tak ada lagi candle yang bullish dekat time frame H4. H1 banyak lah, tapi dekat time frame H4 tak ada lagi yang tengah turun ni, tak ada lagi keluar candle bullish. Kalau ada keluar candle bullish, okey, maksudnya kalau contohlah dia tutup dalam candle bullish yang agak solid ke, ataupun
tutup dalam bullish engulfing ke, korang boleh orang kata apa, select buy dulu. Okey, select buy dulu. Okey. Tapi untuk sekarang ni, kalau saya kata nak buy untuk sekarang ni agak risiko, sebab 4 jam, 12 jam yang lepas semua candle bearish. Semua mati dalam candle bearish. Okey. Tak ada lagi candle bullish yang boleh matikan pergerakan bearish ni. Sebab itu kita perlukan candle bullish untuk matikan 12 jam punya candle ni. Barulah kita tahu dia akan naik balik. Okey, jelas? Okey, itu untuk GJ. And then GN. GN tengok apa ni. Oh, bening lah, banyak sangat lukisan yang lepas. Okey. GN ada high retracement kat bawah ni. Sekarang dia naik balik. Hari ni dia retrace balik. So dekat H4, zone yang terdekat dekat mana? Zone terdekat dekat sini je lah kan. H1, zone yang terdekat dekat mana? Okey. Okey. Zone yang terdekat untuk GN adalah sini. Adalah sini. Apa yang kita nampak dekat sini, berlakunya breakout dekat previous high ni, nampak ni? Previous high yang kecil ni. Sebab kita tahu daripada time frame yang besar, dia lebih kepada uptrend. Okay. And then kalau kita nak buy, kita kena tunggu, kita kena cari breakout dulu dekat time frame yang lebih kecil. Okay. So dekat sini dia dah breakout, dah nampak ni. Dekat kawasan ni, dia dah breakout, dia tunjuk ke atas. Okay, nampak ni ada satu spike ataupun high yang kata apa, previous high nampak ni. Ini pun dia dah breakout, dia dah berlaku retracement dekat sini. Okay. So kalaulah ada any rejection yang berlaku dalam zone ni, okay, saya kecilkan lah sebab besar sangat kan. Okay, ataupun kita boleh target buy dekat sini. Dalam zone ni. Okay. So kalau any rejection yang berlaku dalam zone ni, boleh target untuk buy. Okay, boleh target untuk buy. GN, siapa Faiz ni? Faiz tanya kan? Betul tak Faiz? Faiz Nasir. Ini ke yang nampak tadi Faiz Nasir? Okey, boleh. Sebab tadi pun tengah turun. And then kita pun tak tahu dia rejection ke tak. Kan? Tunggu rejection lah. Okey. Okey. Tapi kalau tengah sell tu, tengoklah. Okey. Sebab kalau tengok dekat H4 ni, dia macam tunjuk ke bawah lagi tau. Dia macam tunjuk ke bawah lagi. Tapi dekat H1 ni, dia dah sampai dekat kawasan ni dah. Okey. Cuma untuk probability untuk buy dekat sini hanyalah tunggu rejection. Kalau tak ada rejection, financial boleh lah tunggu just hold lagi sell. Okay, just hold lagi sell. Okay. Tapi kalau ikutkan daripada dia punya time frame yang lebih besar, dia lebih cenderung ke atas. Dia lebih cenderung ke atas lah. Okay, sebab kita tahu ini adalah previous punya high kan. Tengok lah macam mana. Okay. Tapi janganlah 100% ikut saya. Kadang-kadang saya pun silap kan. Janganlah pula saya kata saya fokus buy terus nak cut loss. Tunggulah dulu, percaya analisa sendiri. Okey, percaya analisa sendiri. Tak kisah kita betul, kita profit, kita loss. Bermaksud kalau kita loss, kita belajar atas kesilapan kita sendiri. Kita profit pun sebab usaha kita sendiri, betul tak? Kan? Kalau kita hanya bergantung, macam contoh bergantung tunggu saya, kan? Sampai bila nak tunggu saya, betul tak? Sebab itu saya provide korang education kat korang supaya korang boleh masuk sendiri, entry sendiri, profit sendiri, loss sendiri. Benda tu korang akan belajar lah. Dalam semua pengalaman tu korang akan belajar lah. Okay, learning process tu yang paling penting. Betul. Yang penting kita learn something. Okay, sebab tu pentingnya, sebab tu saya cakap daripada dulu, setiap transaction tu korang record. Transaction history korang tu bukan mapping to you tau.
Anggota apa? Trading lah. Trading punya history tu korang record. Kan? Sebab itu saya galakkan korang ada trading journal. Tak kisahlah korang dapat daripada broker lain ke kan? Ataupun korang buat sendiri ke, korang ada trading journal, korang record. Okey, korang buy dekat, contoh korang buy dekat sini. Sebab apa? Sebab korang buy dekat sini adalah korang nampak macam kawasan RBS. Okey, and then kalau ada bahagian TP berapa pips. Okey, cut loss berapa pips. Okey, kalau loss, kenapa loss? Kan, apa sebab loss? Sebab tak ada reaction, sebab breakout, and then market lebih cenderung kepada bawah. Okey, market momentum kepada sell. Kalau profit, profit tak adalah sebab. Dah sebab ini yang sebab korang buy dekat sini kan, kalau profit tu tak adalah sebab kan. Sebabnya korang buy sebab nampak RBS lah. Betul tak? Tapi kalau loss, kena cakap lah kenapa loss kan. Kan apa silapnya yang berlaku dekat sini. So korang catat apa candle dekat sini. Okey, kalau bentuk yang macam ni ataupun kawasan RBS macam ni, maksudnya tak kuat. Okey, so korang dah ada record, nanti benda yang sama ni tak berulang lah. Faham tak? Sebab itu trading journal tu penting. Maksudnya record tu penting. Bukan sekadar record dalam MT4 je. Record tak kisah korang menggunakan Excel ke, korang menggunakan buku ke, tapi saya prefer buku lah kan. Saya duk catat buku-buku kan. Macam itulah. Kan? Sebab kalau kalau guna PC, takut kadang-kadang PC masalah ke kan, memory loss ke apa ke, kita tak dapat balik record kita. Kan? Ataupun korang boleh kalau buku ni sentiasa ada, cuma jangan bagi hilang lah. Kalau hilang pun sama je lah, guna komputer ke tak kan. Okay, so itu untuk JN. Kita tengok GU pula. Okay, GU GU pun tak pasti dia nak pergi ke mana ni. Okay, tak pasti dia nak pergi mana. Tapi kalau ikutkan saya nak, saya sebenarnya nak target buy, sell balik dekat sini, dekat kawasan ni. Tapi tak tahulah. Okay, tak tahu lagi sama ada dia ada keupayaan untuk naik lagi ke atas ataupun tidak. Sama-sama lah kita tengok sama ada kita boleh buy ataupun tidak. Okay, sebab USD tengah menguat kot, menguat lagi. Mana UCAT apa khabar UCAT? UCAT pun sampai dekat kawasan support ni terus terbang UCAT ni pun korang boleh lah kot tunggu untuk retracement dulu, tengok macam mana kan. Retracement tengok macam mana. Kat bawah UJ pun semakin naik. Okay, breakout daripada high ni terus naik. Simple. Okay, lagi 7 minit. Gold, apa khabar gold? Gold pun dah berlaku. Sekejap. Saya rasa saya ada tanda satu lagi. Ni gold ke ni ya? Okay, gold betul lah. Okay, gold breakout. Sekejap. Oh betul lah, ni hari Jumaat lepas dia breakout kan. Gold breakout, sambung sell je lah. Nampak? Sambung sell. Ni pun zone simple je ni. Zone SBR itu je. Okay, sambung sell. Okay, so okay, ada apa lagi soalan nak tanya sebelum kita end? Lagi 3 minit 7 minit. So korang ingat tak kita nak esok kita nak tengok apa? Apa yang kita analisa tadi, korang catat tak? Korang korang ambil note tak? Sebab saya pun tak ingat dah saya analisa apa tadi. Analisa apa lah saya? Siapa ada take note? Geng rambut ada take note tak? Apa? GN GA GN dengan GA GU target sell juga kat atas tu kan. Okay, ACAT. Okay, ACAT, yes. Okay, ada apa lagi soalan? Okay, dah siap. Makin okay lah. Tak apalah, nanti geng rambut ni alert dekat grup kalau apa-apa lah alert dekat grup. Okay, apa-apa alert dekat grup. Okay, so ada apa soalan terakhir lagi? So siapa yang tak masuk grup Discord lagi, grup Discord kami boleh komen. EJ. Okay, EJ tunggu apa buy? Lupa makan semut banyak kot. EJ, okay. EJ Okay.
So alert lah. Okay, tak alert. So siapa ada okay. Ada tak yang belum masuk lagi grup Discord kami? Siapa ke ada viewer baru ke yang baru join live ni ke yang tak pernah masuk lagi ni Discord ni? Ada yang tak masuk? Kalau ada yang nak masuk boleh komen Tadi ada orang baru masuk tak? Oh, Aswad dah masuk dah. Okey. Okey. Tak ada Okey, so kalau tak ada, itu je untuk malam ni. Okey, kita pun nak ke sebelah dah. Kan dah macam lewat dah. So kata apa, itu je untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi esok. Tapi esok jangan risau, kita akan buat pukul 9. Kan pukul 10 ni agak lewat lah, orang pun dah saya Abdul Razak. Okey. Pukul 10 ni macam dah lewat, orang pun dah penat balik kerja kan. Tapi tak lewat apalah, tadi ada orang buat ni Abdul Razak Kejap, saya tak nampak komen lah. Saya pin grup Discord ni. Pin. Okey. Tuan Abdul Razak boleh klik link Discord yang saya pin tu. Nampak Nampak tak? Keluar tak? Tak ada komen Abdul Razak dekat sini. Dapat tak? Okey. So itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi esok pada waktu pukul 9 Start pukul 9 macam biasa balik. Kan kalau tak ada apa-apa esok, kita akan start pukul 9. So semoga korang semua dimurahkan rezeki, diberkati dan dirahmati. Terima kasih yang like, yang share, yang komen. So kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.